Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita dah sampai kepada chapter nombor 3. Chapter nombor 1 indices kita boleh tapau, kita pergi standard form, kita boleh tapau. Yang ini topik yang baru yang cikgu nak cuba terangkan kat sini. Chapter 3 ni mungkin banyak bercakap lah daripada menulis. Boleh. So tolong fokus betul-betul, dia adalah topik yang baru. So interesting. Siapa yang suka regarding the financial in mathematics, inilah tempat dia, kan? Tapi benda ni banyak, cikgu nak terang, nak bagi kamu faham. So kita akan ada beberapa lesson lah. So kita lebih baik kita faham daripada kita tak faham, kan? So topik ni cikgu terangkan dulu. Consumer mathematics, di bawah consumer mathematics, saving and investment. Ini satu part. And also credit and debt. Kita akan sentuh sikit-sikit. So sebelum kita masuk lagi dalam, sebab dia macam susunan dia tak berapa cantik dalam buku, so cikgu ambil konsep math ni untuk kita tolong kita, untuk kita lebih fokus. Boleh? Okey, kita tengok konsep math dulu kita. Okey, tajuk tak boleh lari, kan? Okey, consumer mathematics. Untuk lesson yang pertama ni, cikgu bercadang untuk menerangkan beberapa perkara sahaja. Fokus, fokus, fokus. Pertama sekali cikgu akan terangkan apa itu saving dan apa itu investment. Dan untuk apa semua benda ni? Nanti cikgu akan bagi tahu. Kita akan pecahkan saving, dia ada dua formula, nanti kamu kena kira dia punya simple interest and also the compound interest. Kita panggil, nanti cikgu akan terangkan. Okey, untuk yang lesson yang ini, cikgu cuma nak sentuh yang ini sahaja. Saving, investment, lepas tu kita masuk formula, insyaAllah. Yang ni, kita akan masuk yang ni. For the next video, mungkin kita akan tambah sikit, upgrade mungkin ini dengan... Boleh, untuk kita lebih faham. Mungkin ada 4 video ataupun 3 video. The last one kita akan masuk credit card and also the loan. How to calculate the flat rate or fluctuate rate. Ada dua benda yang kita kena faham. So macam mana yang kita nak tahu yang ini dengan yang ini, kita akan sentuh di hujung nanti. So fokus kita hari ini, the main focus kita hari ini adalah untuk mengenal apakah itu saving dan apakah itu investment. Apa beza antara saving and investment? Ramai yang orang tanya dan orang masih lagi tak faham. So hari ini kita tujuan untuk nak bagi faham. Boleh? Cikgu slowkan sikit cara percakapan cikgu supaya dia lebih macho dan faham. Okey? Sekarang ni apa tujuan saving? Kita buat simpanan dengan investment. First kali, sebenarnya dia untuk kita punya... Untuk apa? Untuk kita mengurus. Ataupun dia ada cakap, made on purpose to manage our wealth. Kita nak urus harta kita ni macam mana? Takkan kita nak biar simpan bawah tilam saja, betul? Lebih baik kita biarkan dia berbunga-bunga. Kita simpan dalam bank. At least kita boleh dapat dia punya interest walaupun sikit. Okey, itu saving. Kalau nak untung lagi banyak macam mana? Contohlah, kamu ada 100k. Banyak ni. Kamu pula cadangnya 5 tahun lagi lah. Baru nak buka kedai. 5 years from now. Contohlah, 2026. Baru nak buka kedai ni, ada 100k. 2026 baru nak buka kedai. Takkan nak simpan je 100k tu bawah tilam. Tu maksud dia. So lebih baik kita buat saving ataupun kita buat investment. Tapi ada dua-dua benda ni. Saving adalah apa dia? Dia ni more protection. Protection dia lebih baik. Saving provide protection to the save money. Faham? Kalau investment ni dia tak tentu, mungkin kita akan rugi. Itu tapi dia biasalah orang cakap high risk. Kalau dia risk dia tinggi, high risk. Yang di sini dalam financial dia akan jadi high return macam tu. Untung dia mungkin besar juga. So kita kena faham beberapa perkara. So cikgu nak terang dekat sini, kita akan slow-slow pergi ke bahagian saving dan juga investment. Boleh? Okey, kita pergi sebelah. Okey, saving. Okay, fokus saving dia ada 3 kriteria yang type offer by bank. Ini daripada bank ya. So saving account mungkin kamu tahu. Fixed deposit account mungkin kamu tak tahu. Dan current account pun kamu mungkin tak tahu. Bukan kamu je, student yang baru. Kadang-kadang cikgu-cikgu pun dia tak berpengalaman membuat current account. So dia tak tahu pun berkaitan dengan current account. Okay, no problem. Sekarang kita boleh explain dekat sini. Okay, saving account macam mana? Saving account, untuk macam kamu lah dah ada saving account, contoh Maybank kan. So no problem, kamu ada saving, kamu masukkan duit. Contoh hatta RM100. RM100. Dekat sini, kamu akan dapat interest. Interest ni terbahagi kepada 2 sebenarnya. Kita pecah sikit. Interest earn, satu. Kita buat interest earn. Satu lagi interest expand, kita ada. Interest earn ni macam mana? Interest earn ni yang kita dapat hasil daripada simpanan kita dalam bank. Kita akan dapat persen. Contohlah kita dapat 100. When cukup je setahun, kita punya duit dalam bank ada RM103. Contoh. Ni contoh cikgu bagi tahu. So kita letak je duit dalam tu, kita tak usik. So bila dah 5 years mungkin pergi jadi RM130. Contoh.
So kita cuma letak dan kita ada saving account. Bila nak keluar boleh, bila-bila masa kamu boleh keluar sebab duit kamu. Okey, dia punya risiko tinggi ke? Risiko dia tak ada risiko cikgu, dia memang akan bernaik. Dia depend on the kita punya ekonomi. Tapi mostly cikgu cakap memang dia akan menaik walaupun sedikit. Tapi sikit lah, dia low, dia tak banyak sangat. Ini kena faham satu benda. Nanti kita akan comparekan satu-satu. Okey, apa pula? Ini dah settle. Kita pergi pula fixed deposit account. Ini ramai orang tak tahu. Sebenarnya fixed deposit account ni, dia apa yang beza dia dengan saving account? Dia ni, dia tak boleh keluar sesuka hati. Dia memang dah ada orang cakap apa, dia kena tunggu dia punya matured date dia. Contohlah bank to offer. Contoh cikgu bagi tahu kamu. Bank to offer, kalau kamu masukkan sekian, contohlah 60k, kamu simpan 60k. Kamu simpan, kamu ada bonding lah dengan dia orang. So tunggu matured date. Contohlah dia depend lah, matured date ni depend. Kalau dia kata setahun baru boleh keluar, kamu akan dapat sekian-sekian, dapat 6%. Contoh. Itu maksud dia, fixed deposit ni. Kamu tak boleh keluarkan sesuka hati kamu. Kamu kena tunggu. Kalau dia kata 6 bulan, 6 bulan lah. 6 bulan kemudian tu baru kamu boleh keluar. Dan kamu dapat interest dia. Interest dia suppose kena lagi tinggi daripada sini. Tadi low kan? So mungkinlah sini 103 kan. Mungkin ini after 6 month, after 1 year, kamu boleh dapat 130 terus. Tapi dia ada matured date. Dia tak boleh keluar sesuka hati. Boleh faham? Itu beza antara fixed deposit account dengan saving account. Okey, kita pergi kepada current account pula. Okey, current account ni dia quite tricky sikit. So, cara yang paling mudah ataupun ayat yang paling mudah, dia sebenarnya kamu ingat kalau current account, dia semua untuk company je. Kamu kena fikir. Dia company. Kalau kamu ada company kan, dia nak buat company besar. Contoh, you jadi boss. You company besar, you ada company. So, you kena buka account apa? Untuk tengok you punya transaction, you kena buka current account. Kalau you tak boleh buka saving account. Ni more to individual. Ni kena faham. Nak keluar boleh. Yang ni nak keluar boleh. Dia boleh juga keluar. Contohlah, company tu nak keluar duit untuk bayaran. Macam mana dia nak keluar? Dia kena by check sahaja. Owner yang selalunya kan. Owner dia yang akan sign check tu. Untuk luluskan check tu, baru dia boleh. Ini kita akan terangkan. So, bila sebut je current account sebenarnya more to company punya account. Okay? Boleh faham yang itu? Sekarang ni kita nak pergi kepada start and characteristic of the saving. Okay? Boleh ikut cikgu sama-sama? Okay, tadi kita ada 3. Apa dia? Saving account. Betul. Faham tak apa dia? Saving account yang individu. Yang kita lah yang kita buat. Fixed deposit account tu macam mana? Dia ada matured date. Kita simpan 6 bulan tak boleh keluar. Contoh. Current account pula dia more to the company. Boleh? Sekarang saving period. Saving period ni dia tak kisah. Tengok Untuk yang saving account kita akan go through satu-satu. Saving period untuk saving account dia not fixed. Dia tak tetap lah, terpulang lah. Kamu nak masuk duit kamu 50, 100, 2000, tak terpulang. Okey, untuk fixed deposit dia memang dah tetapkan. Okey, sekian-sekian. Awak kena masuk 60,000, 6 bulan awak tak boleh keluar, awak entitled untuk 3%. Contoh dia cakap, interest. Boleh? Yang ni kita panggil interest earn. Kita dapat daripada bank. Kalau kita nak pinjam duit daripada bank, itu kita panggil interest expand. Yang kita pinjam daripada bank, kita kena bayar pada bank. Interest earn ni kita dapat daripada bank melalui saving. Boleh? So, kita pergi, current account dia not fixed juga. Terpulang. Kamu nak simpan berapa, company kamu nak simpan berapa, nak masuk berapa, keluar masuk, dia tak ada masalah. Okey, withdrawal. Okey, kita pergi kepada karakteristik yang kedua. Withdrawal. Macam mana? Saving account. Anytime yang kita keluar lagi kan. Cikgu, tolong keluarkan 100 cikgu. Ni cardnya cikgu. Ni password dia kan. Dah bagi dekat cikgu. Itu contoh. So, dia anytime you boleh keluar. Okey, untuk fixed deposit macam mana? Dia tak boleh. Dia kata, upon matured date with interest payout. Anytime before matured date without interest payout. Maksudnya kalau kamu tak entitled lah. Kalau sebelum tu kamu keluar, sia-sia je kamu buat kan. Mungkin kamu kena bayar juga dia punya service charge. Untuk dia uruskan kamu punya duit. So, dia tak boleh keluar bila-bila masa. Dia kena depend on the mature date. Ni mature date ni waktu matang dia lah. Melayu dia cakap matang dia. Matang dia 6 bulan, cik baru boleh keluar. Maksudnya macam tu. Sebab dia nak pergi invest duit kamu tu kan. Tu maksud dia. Okay, last kali. Yang ni, anytime with check. Ini yang cikgu cakap tadi. With check. Dia tak boleh contohlah dia punya account kan. Nak pergi keluar duit. Account executive lah dekat company tu. Dia nak keluar duit. Dia boleh ke keluar suka hati dia? Tak boleh. Dia kena dapat check daripada owner untuk owner tanda tangan dulu. Baru dia lulus untuk. Tidak dapat cek tendang je lah. Contoh. So, dia lebih secure sebenarnya benda tu dalam company yang besar. Okay. Company yang kecil pun benda yang sama juga dia akan buat. Mesti minta sign daripada owner dulu. Boleh? Interest rate. Interest rate pula macam mana tadi kita cakap. Kalau kita simpan je guna saving account, dia punya interest rate dia tak tinggi lah. Biasa saja. Kan macam cikgu cakap tadi. Kalau yang ada bonding tadi ataupun tunggu matured date dia baru keluar, dia medium. Tinggi sikit. Okay. Untuk current account dia memang tak ada interest rate. Kamu tak akan dapat apa-apa lah. Dia akan takkan ada apa-apa dapat. Kalau kamu simpan 100 juta pun dalam tu, kamu takkan dapat apa-apa juga. Okay? Interest type. Kita pergi interest type. Interest type dia macam mana? Yang ni kita akan belajar nanti. Untuk saving, dia simple interest rate. Ini dua yang kita akan belajar nanti. Apa dia? Yang ni pertama.
simple interest dan satu lagi compound interest. Satu benda yang mudah je sebenarnya untuk kita kira saja. Compound interest macam mana? Nanti kita akan tengok beza compound interest dengan simple interest. Boleh? Nak tahu juga macam mana? Nantilah cikgu terang. Boleh? Tapi kamu take note lah, cikgu hijaukan kat situ. Simple interest ni senang lah sikit. Compound interest ni dia ambil daripada sebelum dia kira juga. Tapi kamu tengok nanti. Boleh? Current account dia yang ada interest start memang tak ada lah. So dah settle. So risk of loss. Okay, yang ni. Dia punya risk. Ada risk ke? Dia tak ada risk. No risk. Tak kisahlah. Senang lah, kamu takkan hilang duit punya. So no. Memang tak ada risk untuk ketiga-tiga ini. Okay, overdraft pula macam mana? Overdraft ni kalau kamu tengok dekat bawah, overdraft is a service provided by account holder withdraw amount then depositor bla 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 bla. Okay. Kalau tak faham macam ni, okay, macam ni lah. Overdraft ni sebenarnya dia offered by bank. Contohlah. Tapi dia fokus overdraft ni cuma pada company sahaja. Ini pada company saja. Current account, sebab cikgu cakap company. So tengok dia ada ni. Contohlah, kamu nak expand kamu punya perniagaan. Kamu nak besarkan lagi, kembang. Tapi kamu tak ada duit. So, kamu boleh buat satu proposal, pergi kepada bank, minta overdraft bank. Bank untuk tolong lah, tapi kamu kena bayar jugalah. Dia punya interest, something like that lah. Kamu kena bayar juga. So, bermaksud dekat situ, kamu boleh keluarkan, sebab tu dia cakap, baca dekat sini ya. Dia kata kamu boleh keluarkan withdraw amount of money more than deposited in your account. Kalau account you ada 100, account you contoh 100k. 10k lah, 100k banyak sangat kan. Kita ambil lah 10k. Contoh, kita bagi contoh yang mudah. So 10k. So dekat sini, you boleh minta dekat bank. Bank ni akan tengok lah you punya statement. Sama ada company you ni macam boleh nak grow ke tak kan. Dia akan timbang semua benda dengan company you. So when kalau dia kata, company ni lulus untuk kita bagi overdraft. So dia tambah lagi dalamnya, contoh ada 200k untuk dia expand dia punya company. So inilah dia maksudnya, walaupun duit dalam tu dia tak ada, dia maknanya dah dapat overdraft daripada bank. Bank dah bantu dia untuk dia expand. Dia depend juga. So dia tulis kat sini, overdraft service ni cuma ada, ni tak ada. Dia cuma ada dekat company saja. Sama ada bank yang offer atau you sendiri nak pergi minta dekat bank pun, it doesn't matter, tak ada masalah. Berapa nilai dia pun tak ada masalah. Tapi still lagi you kena bayar dia punya interest. Interest memang ada. Sebab you pinjam kan. Kalau you punya duit sendiri tak apalah, ni you pinjam. Okay, service charge macam mana? Yang ini tak ada service charge. Yang ini tak ada service charge. Yang ini ada service charge. Boleh? Service charge lah dia kena ada. Ini memang bahagian current company ni, selalunya memang company lah yang besar-besar ke kan. Kadang-kadang orang jual tudung pun dia buka juga satu current account dia sendiri. So kena ingat, current account memang tak ada interest, semua tak ada. Okay? Rasanya cukup sampai situ untuk kita comparekan setiap tahun, setiap tahun pula. So cikgu harap apa yang cikgu cuba terangkan tu nampak, kamu boleh ulang banyak kali. Sekarang kita nak pergi kepada apa ni? Okay, kepada investment. Apa beza investment dengan saving? Sebenarnya saving tadi lebih selamat. Kalau investment ni dia ada risiko dia. Beza dia ada risiko. Mungkin kita rugi, mungkin tak ada masalah. Mungkin rugi, kalau kita untung kita akan untung banyak. Itu kamu kena faham. So sekarang ni kita ada three type of investment which commonly perform. Ini common sebenarnya, ada banyak lagi sebenarnya. Commonly perform. Kita ambil pertama adalah share, unit trust and also the real estate. Ini real estate tahu tak apa dia? Okay, ni cikgu terangkanlah. REN. Ni senang ya. Real estate negotiation. Ini orang jual rumah tu. Perasan tak? Orang jual rumah, dia akan lantik rent. Rent ni orang lah. Orang rent tu, dia jual rumah. Dia ni yang akan uruskan semua benda. Cari orang, minta lawyer, bayar lawyer. Apalah daripada A sampai Z. Contoh cikgu nak beli rumah. So cikgu cuma hire rent sahaja untuk tengokkan rumah tu. Lepas tu dia yang akan urus semua. Dia akan dapat commission lah dekat situ. Okay, ini kita panggil real estate. Dan semakin orang cakap apa, membangun juga dia punya real estate ni punya bidang. So yang dua benda ni ramai orang terconfuse kadang-kadang. Kenapa cikgu confuse? Share dengan unit trust. Ada dua benda yang berbeza. Okey, yang cikgu nampak, yang senang untuk kita faham, satu je kita cakap. Dia punya beza yang terbesar. Okey, share dengan unit trust. Yang ini diuruskan oleh siapa? Orang tu tolong urus. Kita cuma invest saja. Kita letak 100k. Lepas tu kita diam je. Orang tu tolong buatkan untuk kita. Last kita akan dapat dia punya interest. Come to year, habis 1 tahun, kita akan dapat dia punya, apa panggil dia? Dividen. Dipanggil dividen. Kita akan dapat dividen setiap tahun. Contoh, unit trust. Apa dia? Okey, kita ambil lah ASB. Contoh ASB ASB kita melabur dengan ASB, kita bagi contoh ambillah 100k, kita masuk dalam sana. Sekarang ni ASB banyak buat pinjam dan labur. Tapi sebenarnya dia benda yang sama juga. Dia dah bawah unit trust. Okey, unit trust ni contoh ASB. Dia suruh siapa yang uruskan? Dia akan suruh contoh PNB.
Permodalan nasional berhad untuk uruskan kita punya duit tu. Kita cuma tunggu duit dia punya dividen sajalah setiap tahun, faham tak? Dividen ni memang akan dapat. Kamu akan dapat nanti. Okey, apa beza pula dengan share? Share ni kamu yang uruskan. Kamu yang buat keputusan. Semuanya terletak pada kamu. Biasa tak tengok orang main ni? Main share, main saham. Contoh. Kalau lah kita tak pandai main, kita pun kena buat sikit. Apa kita kena buat? Kalau kamu tak tahu. Semua kamu kan. So, bila tak tahu, kita kena hire pula. Hire siapa? Broker untuk mainkan saham untuk kita. Ini broker. So, semua dekat atas dia. Broker pun dia bukan buat keputusan dia juga. Dia akan tanya, cik nak beli ke sekarang harga contohlah saham Kenanga tengah turun. Nak beli ke tak nak? Contoh, dia akan tanya kita balik. Kita yang akan decide keputusan kita. Itu share. Share ni macam mana nak cakap share ni macam tu lah kamu yang akan uruskan. Kamu beli, kamu ada share dekat situ. Boleh, ini dia punya perbezaan yang paling besar lah. Yang real estate senang je, jual rumah. Rumah ke, dia building ataupun tanah pun boleh, land building. Dia itulah. Nanti kita akan tunjuk lagi apakah perbezaan dia. Boleh? Boleh tak? Share ni macam tu lah. Selalunya company yang besar-besar lah dia offer. Contoh dia ada company besar. Ni besar. Kita ambil lah Kenanga. Contoh. Ni contoh cikgu tunjuk. Ini contoh company Ali Runcit. Dia ada. Tapi yang ini, dia tak buka share dia untuk orang. Dia tak nak. So, kalau Kenanga ni, sebab dia banyak menggunakan duit, dia nak buat projek LRT, MRT, contoh kan. Kita bagi contoh. So, dia memerlukan investment yang sangat besar daripada orang. So, dia open. Dia akan jadi public. Lebih kurang ni kot. Public limited tak silap cikgu. Public limited company. Dia LTD kan, LTD company. Dia boleh open, siapa-siapa nak beli. Tapi dia bagi tahulah, contoh dia punya 70%, dia 70% sah. Dia punya, so 30% dia open, contoh. Dia open untuk orang, siapa-siapa nak invest untuk dia. So dia dapat duit yang banyak lah, contoh dekat situ baru dia buat dia punya projek. Okay, and then dia akan dapat dia punya dividen juga. Okay, boleh faham? Dividen ni bergantung lah, kalau dia tak untung, dia tak dapat lah banyak, mungkin dia akan rugi. Sebab tu kita cakap, kalau share ni dia risiko dia tinggi, unit trust ni dia akan lebih kurang moderate. Ini pun risiko dia moderate. Kita akan tengok balik dia punya karakteristik. Sekarang ni itu saja cikgu nak terangkan dulu. Apa-apa soalan boleh ajukan. Senang cikgu nak explain kepada kamu. Boleh. So kita terus kepada karakteristik ataupun type of investment. Macam tadi juga kita buat. Kita punya investment ada 3. Kita pergi investment object. Apakah barang dia? Apakah niagaan barang dagangan dia? Apakah dia punya produk? So produk dia adalah share. Kita akan sebut dalam bentuk share. Kita ambil warna merah. Share. Ini dia akan sebut unit trust share. Yang ini, kalau real estate, cikgu cakap tadi kan, real estate negotiation ni, ini satu jawatan lah. Dia akan berkaitan dengan rumah ataupun tanah. Tak kisahlah mana-mana. Itu dia punya barang niagaan dia. Boleh? Okey, sekarang ni, cost dia. Kita pergi kepada cost boleh? Bawah terus. Nampak macam ada kaitan dia kat situ. Kalau rumah, dia punya model tinggi lah bang. Model dia tinggi. Orang panggil kan, orang Perak panggil model dia tinggi. So, kalau unit trust ni, beli sikit-sikit pun boleh. Sebab tu dia jadi low. Nampak tak? Dia punya beza. So ini low, okay. Kalau nak banyak tu tinggi lah. Maksudnya kalau nak beli banyak, banyak lah ikut pada kemampuan kamu. So kita pergi investment period. Yang ni terpulang. Kalau hari ni you nak beli saham ni, besok you nak jual, terpulang pada you. Kalau unit trust pun dia tak fix. Selalu unit trust ni kalau nak jual, dia kena jual balik pada company tersebut. Contohlah tadi dia beli kat Kenanga, dia nak jual balik, dia kena pergi kat Kenanga balik. Dia tak boleh macam ni, mungkin dia boleh jual pada orang lain contoh. Dia depend. Yang ni not fix juga. Okay, withdrawal. Macam mana withdrawal? Boleh, anytime boleh. Tak kisah. Maknanya macam cikgu cakap tadi lah. Dia boleh bila-bila masa. Unit trust pun sama. Bila-bila masa pun boleh. Kalau rent pun untuk bahagian rumah ke bila-bila masa pun boleh. Tak ada masalah. Okay, real estate pun tak ada masalah. Dia punya return, ini yang paling penting sekali. Return yang paling tinggi confirm lah. High return, nampak? Dia boleh jadi kalau you invest, tiba-tiba dia kena pula kan. Tiba-tiba naik pula. Sebenarnya investment ni dia fokus kepada, dia punya faktor dia kan. Kalau kita belajar dia punya factor of, contoh dia punya crisis of the country. Contoh, kita kat Malaysia contoh ada krisis politik kan. So kita punya saham tu kemungkinan orang tak nak beli. So dia akan merundum jauh. So kita yang sebagai selaku pembeli saham ni dia akan jadi rugi lah sikit. Maksud dia macam tu. So dia depend on the several factor. Ada banyak sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan benda tu naik ke turun ke, ekonomi dia naik ke turun. Semua bergantung. So, dia punya unit trust macam mana? Dia punya return dia moderate. Dia akan memang dah cantik lah. Tapi bukan fix ya, sebab dia fluctuate. End of the year, kamu akan dapat tahu 5% ke, contoh 10% ke, dia depend pada keuntungan dia. Boleh? Faham yang tu? Yang ni pun moderate. Jual rumah pun, ataupun jual tanah pun, dia punya keuntungan dia, return dia. Return ni keuntungan lah, macam tu lah maksud dia. Return ni keuntungan dia. Tinggi atau rendah ataupun moderate. Okay, type of return.
Type of return macam mana pula? Dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk dividen. Nampak cikgu cakap tadi, dividen. Ini dalam bentuk dividen. Cukup dia tahun dapat dividen. Kalau naik banyak ni, dapat dividen banyak ni. Yang ni macam cikgu cakap tadi lah, 5% mungkin, sikit. Tahun depan 8%, tiba-tiba untung sebab ekonomi dah growth, COVID dah tak ada, contoh. So, ekonomi akan semakin berkembang, contoh. Yang ni rental income capital gain. Ini daripada rental income capital gain. So, dia akan tengoklah pada peningkatan harga rumah daripada setiap tahun. So, memang selalunya akan meningkat. So, dia akan dapat daripada situ lah. Tu the type of return dia. So, risk of loss, ini yang paling penting juga. Ada dua benda. Cikgu cakap tadi apa? High risk, dia akan jadi high return. So bila dah habis bahagian apa tadi? Bahagian saving dengan investment ni kamu kena faham ni, banyak cikgu tulis ni. Supaya kamu faham. Kalau ada yang terkurang tu tak apa. Ini kita untuk pengalaman kita punya belajar surface saja. Surface. Di atas dia kita kena faham apakah dia. Boleh? Boleh? Okey, sekarang ni kita nak masuk bahagian, cikgu rasa kita patut terus pergi kepada liquidity, risk and return. Ada 3 benda. Mana dia ni? Kita cari dulu. Okey ni. Sorry. Okey, kita dah jumpa. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada 3 perkara. Sebab cikgu summarize benda ni untuk kamu senang. Apa dia? Tak nak lari dulu. Risk, return, liquidity. Ni dia. 3 benda ni. 3 benda ni kita nak tengok apakah dia. Okey, sekarang kita kena tahulah apa dia kan. Takut kamu tak faham. Risk ni tadi tu macam tadi lah. Risk ni adalah dia punya risiko. Risiko yang tinggi tadi, contoh macam apa tadi? Kita nak invest, share. Dia punya invest dia, kalau you rugi, memang akan rugi. Kalau you untung, you akan dapat banyak untung. Contoh. Return pula macam mana? Sama jugalah macam cikgu cakap tadi. High risk, high return. Okey. Kalau no risk, dia punya return ni sikit lah. Sikit risk. Risk ni sikit. So, return dia sikit jugalah. Maksud dia macam tu. Memang dalam term finance dia akan cakap macam tu. So, the final one is liquidity. Liquidity maksud dia apa? Kecairan. Kalau bahasa Melayu dia. Kalau nak ikutkan liquidity tu, how easily a saving or an investment can be converted to cash. Itu dia punya, roughly dia punya, orang cakap apa, meaning. So, sebenarnya, kalau macam cikgu lah, liquidity ni, dia sebenarnya terpalit kepada cash. Okay, macam mana kita nak convertkan dia ke cash? Adakah mudah ataupun susah? Macam tu lah maksud dia. Boleh. Macam mana kita nak keluarkan lah. Kita boleh cakap macam tu. Okay, kita terus go through kepada satu-satu. Risk, return and liquidity. Dah faham maksud dia. Liquidity tu adalah dia punya kemudahan dia untuk tukar kepada cash. Itu cara senang cikgu cakap lah. Okay, kita akan pergi kepada saving dan juga investment yang kita kira tadi. Saving account, fixed deposit account kan. Lepas tu kita ada apa satu lagi tadi? Kita ada current account. Current account memang tak ada lah sebab dia tak ada bagi apa-apa pun. Tak ada risk pun sebenarnya kat situ. So, ni real estate, unit trust dengan share. Kita akan pergi satu-satu. Risk untuk saving account, ada ke risk dia? Kan cikgu cakap dia tak ada risk. Risk free. Dia kan sebut risk free. Okay, return dia banyak ke kamu akan dapat? Tak. Dia akan dapat sikit je. Liquidated cash. Cash dia high, tinggi. Senang untuk kita keluar jadi duit. Contoh kita masuk 10,000 kan dalam account kita. Dalam saving account 10k. Besok juga kita boleh keluar. Itu maksud dia. Liquidity. Fixed deposit account, macam mana? Risk free. Memang tak ada risk. Memang dia selalunya memang akan ada untung lah walaupun sikit. Dia punya return, tadi cerita moderate. Sebenarnya dia lebih kurang lah moderate ke low. Daripada low ke moderate sahaja. Tapi yang pastinya dia lebih sebenarnya. Dia greater. Ini cikgu nak beritahu. Ni terbalik. This one is greater than this one. Kalau nak buat lah untuk investment. So liquidity pun high, boleh keluar. Tak ada masalah, tinggi dia punya keluar dia. Cuma kena depend on the matured. Kan, dia punya tempoh matang dia tu. Okay, real estate pula, risk dia macam mana? Risk dia low lah. Dia tak mungkin lah rugi sangat. Dia punya risk. Kalau you nak investment in the real estate, dia tak rugi. Sebab kita tengok trend, tanah ke land ataupun building, dia setiap tahun harga dia memang naik. Untung orang beli yang dulu-dulu kan, rumah 40,000 sekarang 400,000 boleh jual. Itu maksud dia. So ramai juga yang dah berkecimpung kan. Kawan-kawan cikgu pun ramai buat real estate negotiation, nama dia punya jawatan tu. Boleh cuba kalau nak pergi terus. Dia punya return dia tinggi, tapi dia punya cost dia pun tinggi. Kena faham yang tu juga. Kalau nak main bahagian hartanah ni, dia punya return dia pun tinggi, bagus, tak ada masalah. Dia punya liquidity dia low sikit. Dia bukan hari-hari orang nak beli rumah, hari-hari orang nak beli tanah. So liquidity dia nak pergi ke cash tu, it's not an easy thing. Sebab zaman-zaman sekarang ni pun orang nak kehilangan kerja, orang dah tak banyak bekerja. So dia orang ni pun macam mana terpaksa jual rumah. Ada ke ramai yang nak beli rumah? So sebab apa dia jadi low? Sebab apa bukan hari-hari orang beli rumah? Itu boleh faham. Unit trust pula macam mana? Unit trust tadi kita cakap untung dia, risk dia rendah lah, tak ada masalah. Dia punya high return dia mungkin moderate. Dia tak setinggi yang tak setinggi share yang kita cakap tadi. So dia moderate. Cuma tak payah uruskan. Semua dah diuruskan. Dia orang yang uruskan untuk kita. Ini kena faham satu benda. Kita dapat moderate.
Kita duduk rumah je, tidur tengok TV, main game, tidur tengok TV, main game, tidur tengok TV, main game, contoh. Kita dapat at the end of the year, kita akan dapat satu dia punya dividend. Okay, so dia punya liquidity dia pun high. Okay, untuk tukar kepada cash tu senang jugalah, dia high, tinggi, tak ada masalah. Untuk share dia punya risk memang tinggi, kita cakap, tapi dia punya return dia pun akan jadi tinggi. Nampak ni? Kalau dapat sekali untung dia tinggi lah. Return dia pun banyak, risk pun banyak, tapi dia depend juga berapa yang kamu labur, berapa saham yang kamu beli. Kalau setakat beli sikit je, memanglah untung dia sikit je kan. Contoh, kalau you nak dapat untung banyak, you kenalah invest banyak kan, up to 100k contoh. So, you dapatlah income yang banyak. Tu maksud dia dekat situ. Kalau you just invest sikit saja, sikit juga sebenarnya. So, dia punya share ni, possibility risk dia memang tinggi. Untuk you rugi pun tinggi, untuk return pun tinggi. Dan dia punya liquidity, dia adalah moderate. Okay? So, ini dia punya comparison. Kita boleh terangkan dekat sini. Risk, return and also liquidity. Yang cikgu cakap berkaitan dengan cash tadi. Okay, lepas ni kita akan sambung pula dengan apa? Macam ni kan, saving tadi macam mana dia punya type dia? Kita pakai apa tadi? Kita pakai simple interest. Betul, nanti kita akan masukkan jawab beberapa contoh. Dan this one is adalah compound interest. Compound. Okay, kita terus pergi kepada soalan kita. Cing, 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 cing. Sekarang ni kita nak masuk bahagian simple interest dengan compound interest. Ini memang formula ya, cikgu ambil direct je. Sebenarnya formula yang bahagian compound interest ni ada lain-lain juga, tapi kita follow je lah dia punya formula dalam buku teks dan juga buku-buku latihan kita. Kita nak selaraskan. Takut nanti bila PT3 nanti formula dia akan bagi formula yang ni, contoh kan. So kita lebih selesa lah. Okay, tak ada masalah benda tu. Sekarang ni kita berbalik kepada benda tadi. Simple interest terjadi bila kita buat saving. Kan saving tadi kita buat. Kita buat saving, yang ini untuk apa? Untuk yang personal punya, ingat tak? Dia saving account saja. Yang tadi untuk fixed deposit kan? Fixed deposit yang kita cakap ada maturity dia tu. Ini ada dua benda yang berbeza. Dia menggunakan kaedah simple interest dan juga yang ini menggunakan kaedah compound interest. Yang mana satu lagi untung? Sebenarnya compound interest ni lebih untung. Macam mana dia kira? Okey, cikgu bagi satu contoh mudah untuk kamu nampak dengan lebih jelas. Boleh? Okey, cikgu pergi sini bawah sikit. Kita nak compare semua dua ni. Okey, kalau simple interest, cikgu belah-belah kanan. Contohlah, kamu nak simpan contoh RM10K. Okey, dia simple interest ni senang je. Dia ambil daripada principal. Principal tu apa cikgu? Principal tu adalah deposited lah yang kamu masukkan dalam bank tu. Contoh kamu nak modal, maknanya principal tu adalah kamu punya modal. Berapa kamu? 10k. Itu adalah principal. So untuk tahun seterusnya, contohlah bank kata dia boleh bagi 2%. Yang ni pun kita buat benda yang sama juga. Yang ni untuk yang ni lah, contoh 10k, ini 2%. Yang ni kita nak gunakan kaedah compound, sebelah sini akan guna kaedah simple. Okay, for the ambil lah tahun kedua lah kita ambil, sudah akan naik jadi berapa? 10,200. Yang tahun ketiga dia akan naik simple. Since dia simple, dia akan ambil yang sama juga. So dia akan naik 200 je. Faham tak? Dia punya keuntungan dia. Contoh interest gain dia. Kan interest gain kita panggil. So 600 macam tu. Seterusnya. Kalau yang macam ni macam mana cikgu kan? Contoh ni dia 2%, dia akan naik juga. For the first times dia akan naik macam ni. Okay, for the second time contoh, dia akan naik 10,400 ke? Tak, this one is simple interest. Dia akan ambil daripada sini. Dia akan darab 0.02 darab dengan 20,000 macam ni. Dia akan ambil interest tu sini. Lepas tu dia akan tambahkan dengan ni. Dapat tak ni nilai? Lepas tu dia akan tambahkan dengan 10,200 yang dia ada. Lepas tu dia akan jadi, berapa kamu kira? 10404. Dia akan meningkat lagi. Seterusnya juga. So daripada sini dia akan ambil daripada sini pula 0.02. Dia tak ambil daripada prinsipal yang atas tadi. Kamu kena faham ini berbeza dua benda ya. Compound berbeza, dia punya simple interest berbeza. Yang ni compound untuk fixed deposit selalunya dan saving selalunya pakai simple interest saja. So ini pun sama, ini kita darab lah. Ini tak darab 10,404. Dan darab ni kita tambahkan dengan 10404. Nanti kamu akan dapat jawapan dia juga dekat bawah. Tu lebih kurang 10612. So dia akan meningkat. Ini 100, ini naik lagi RM12. So this one lebih. Lebih orang cakap. Ni kalau 2%, cikgu bagi contoh. Yang rendah. So boleh nampak beza dia. So sekarang ni kita delete dulu yang kat bawah. Okay, kita fokus pada kita punya formula. Boleh? Cikgu hilangkan kecelaruan kamu ni. Kita padam semua sekali. Boleh kita padam yang ni. Mana ni padam? Okay, kita kena tahu dulu formula dia. Boleh? Okay, simple interest. Dia punya formula senang je. IPRT. I ni apa dia? I ni adalah dia punya interest. P ni dia punya principal ataupun dia punya modal tadi. R ni interest rate. Selalunya per annum. Ini per annum maksud dia apa? Per annum. Per annum ni maksudnya setahun. Boleh? Bila nampak per annum jangan terkejut pula. Sebenarnya per annum tu setahun. Per year lah maksud dia. Boleh lah sekali dia period of time. Kita akan go through kepada soalan sebenarnya untuk kamu lebih nampak. Sekarang cikgu nak elaborate sikit berkaitan dengan formula. Boleh?
Okey, yang compound interest macam mana? MV adalah matured date sebab kita tahu tadi compound ni adalah fixed deposit. Dia ada matured, dia tak boleh keluar sesuka hati. So principal dia tetap sama. Ini P. Annual interest rate sama juga. Annual interest rate. Annual ni maknanya tahun ya. Number of time interest is compounded. Nanti kita akan tengok dan kita ambil duration. Okey, sekarang ni kita akan follow up dengan mungkin 3 kot. Kita akan bagi dulu. Nanti kita akan bagi latihan lebih banyak lagi untuk kamu lebih faham. Boleh? Kita akan pergi soalan. Nombor tu baca betul-betul. Calculate the simple interest. So kita dalam kepala kita adalah IPRT sahaja. Boleh? Dia simple lah, senang sangat. So simple interest and the total saving based on the following information. So P ni adalah P, principal adalah P. Rate adalah ini R. Ini adalah duration time. Okay, satu benda yang nak bagi tahu, ini rate per year. So sebelah ni duration kena per year juga. Boleh faham? Dia kena apa panggil? Seiring dan sejalan. So lebih kurang macam tu lah. So untuk A, kita tengok ya contoh soalan dekat bawah ni, tak ada masalah. So dia kata dia nak yang A. Kita fokus pada A dulu boleh? Nanti sebelum kita masuk je formula IPRT tu je. Okey, ini kita punya principal. Kita dah masuk dah 3,500. Ini kita punya rate, interest rate 1.2%. Kita tukar je bahagi dengan 100 per annum. Annum tu setahun. Kena bahagi dengan 100 ya, sebab dia per 100. Kalau tulis macam ni pun boleh. 1 per 2% per 100. So akan jadi bahagi 100. Boleh faham? Tahun dia pula, dia nak duration apa? Dia nak simpan. Dia nak simpan kan? Simple interest, dia nak simpan. So dia nak simpan 2 tahun. Dia nak tengok berapa dia punya total saving nanti. Sekarang simple interest, untuk mencari dia punya interest, berapa yang kita dapat. Nanti kita tambah lah dengan kita punya principal yang awal. Baru kita nampak. Boleh? So kalau kita masukkan formula, tengok betul-betul. Cikgu masukkan. Cikgu ikut je ni. P dia cantik dah. R dia persen per annum dah tahun. 2 pun kena 2 per tahun, 2 tahun. Dia sama Yang ni kena year, sini kena year. Boleh, nanti kamu akan ada 84 dia punya interest. So tambah je lah dengan yang asal tadi. Asal principal 3500 betul. Ni nampak ni? Cikgu kuningkan ni. Tambah je dengan RM84. So dia kamu total saving kamu akan jadi 3584 pada tahun kedua. Boleh? Senang saja, tak susah. Kita buat benda yang sama juga. Simple interest untuk 2000 pula. 2000 pula. P2000, 1/8 per 100 per annum, 6 month. Ini kali 6 month. Kena hati-hati. Cikgu cakap tadi apa? Kena seiring dan sejalan kan. So yang ni settle dah. 2000. Ini 1.8 bahagi 100 sebab dia persen ni per 100 kan. Kita tukarkan. Sini 6/12 sebab dia nak in a year. So kena faham yang itu. So kamu akan dapat RM18. So tambahlah dengan 2000. Jadi RM2018. So simple interest ni dia quite simple lah. Nama pun simple. Tak, ya dok mu. Ya. So sekarang kita pergi seterusnya. Mungkin simple interest lagi, kita akan tengok lagi. Melissa deposited. Deposited tu maksudnya dia simpan lah. Inilah dia punya principal. Boleh. Into a saving account with interest rate 2% per annum. Selalunya dia akan bagi tahu per annum tau. Dia tak akan cakap 2% per quarter year. Dia tak akan bagi tahu macam tu. Dia akan selalunya per annum setiap tahun kan. Contoh kita umum, contohlah tabung haji ke SB ke hujung tahun bulan 1, bulan 12. Dia akan umumkan berapa persen kita dapat. Macam tu lah. So dia akan tahun. Okay. Calculate the total saving received by Melissa after 9 months. 9 month kena ingat. Dia nak 9 kena jadi 9/12 nanti. Sebab dia tak cukup setahun. Boleh. So sekarang kita jadikan dulu. This one is principal. Yang ni adalah 2%. Dia akan jadi 2 per 100. Kita punya R. Betul? Yang ini 9 month dia akan jadi 9/12. Kita punya T. Boleh. Sebab formula dia I. RT. Sebab dia kata account dekat sini. Okay. Cikgu dekat sini dia tak tunjuk pun dia sama ada dia simple atau compound. Betul tak? Adakah nampak simple interest? Tak ada. Sini tips dia. Kalau dia tak sebut compound. Kalau dia tak sebut compound bermaksud dia adalah simple. Boleh? Ini dia tips dia. Dekat di sini tak sebut compound kan. So sebenarnya dia use a simple interest one. So ini P dia kita dah betulkan. Dah masukkan P 3000. 2 per 100. Yang mana saya buat tadi. 9/12. Darab saja kita akan dapat RM45. So kita tambahkan dengan dia kita punya principal. So akan jadi RM3045. So agak mudah. Betul? Betul ke tidak? Sekarang ni kita terus pergi kepada soalan seterusnya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan compound lah. Kita tengok. Okey, compound ke simple? Kita baca. Kalau ada sebut perkataan compound, dia compound lah. Tu maksud dia. Ni nampak ni. Is compounded. So kita tak boleh pakai I, RT ya. Tak boleh. This one is wrong. So kita kena use the formula MV tadi. MV sama dengan P kurungan 1 tambah RN. Ini akan jadi NT. Kita akan tengok balik semula. Kamu kena banyak buat latihan untuk kamu nampak. So Adam save 15,000. This one is principal. In a bank which offer interest rate per annum ni. Cikgu ni, tanda ni dulu. Ini ada punya R. Kena biasakan macam ni nah. Buat dia punya. Ini dia punya R. Calculate the matured. Dia sebut matured, dia memang ada compounded. Value at the end of the second year.
So ingat end of the second year kan kita cakap dia ada dia punya during dia punya duration kan, period untuk compounded, sebab kita kata dia tadi fixed deposit kan. Dia memang ada dia punya waktu tarikh matang dia. So this one dia kata T dia adalah second year. So this one is T. If the interest is compounded half yearly, kita akan tengok ini quarterly. Kita akan tengok dulu macam mana nak jawab dia. Okay, so ini formula dia. Kita dah siap dekat sebelah. Okay, P kita tulis yang pertama adalah 15,000. Rate dia macam tadi kita buat 4 per 100 per annum. T dia 2. Okey, bila sebut half yearly, kita nak tahu dia punya N. Ini N ni. N ni. Berapa kali? Half yearly ada 2 kali. Betul? 2 maknanya dekat sini nanti kena darab lah. Kena darab dengan 2. Okey lah, maksudnya macam ni. Dalam 2 tahun, 2 tahun, ada berapa kalau half? Macam 2 tahun kan? 1, 2. Dia belah tengah. So ada 4 lah nanti. Ni maksud dia. Ini N dia. Boleh? Tak nampak? Okey, tak nampak. Kalau macam tu, kamu just masuk je formula. Kita tengok. So, MV dia kita tak tahu. Cikgu masukkan N dia sama dengan 2 ya. Dalam setahun tu berapa lah ada? Berapa kali? Kalau dia half yearly, dia ada 2 lah. Kalau quarter, dia ada 4. Boleh? Boleh ya? Kalau setahun ada 1 je. Dia akan kira macam tu. Tak apa, kamu buat dulu banyak soalan, kamu akan nampak. P dia principal masuk 15,000. 1 tetap 1. Kita punya R 0.04 per 100. 0.4 ni lah. Ni tukar jadi 0.04. Bahagi dengan N. Dalam half yearly tu ada berapa N? Sebab di formula dia pakai N kan, nampak ni. So dia ada 2. So ini N darab T 2. Darab berapa tahun dia nak buat tadi? Second year T. So darab dapat jawapan ni. Boleh? Ini dapat dia punya matured date. Matured value. Subhanallah. Okey, kalau quarterly N ada berapa? N ada 4. So masuk je macam biasa. 15, 1, 0.4 sama. Yang ni je berbeza. Ini 4 darab 2. So kamu akan dapat ini. Boleh? Ini salah satu contoh dia. Kamu boleh tengok. Nanti kita akan bagi soalan banyak lagi. So, kita kena ingat benda simple je. Simple interest dengan compounded. Okey, rasanya itu saja. Nanti kita akan go to the lesson number 2. InsyaAllah. Semoga ada masalah. Boleh terus tanya cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.